Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Hasfalinda binti Abu Hassan. Saya merupakan guru mata pelajaran sains kelas kamu ya. Okey, untuk murid-murid yang tak dapat mengikuti pelajaran secara online tempoh hari, jadi di sini saya kongsikan apa yang telah kita belajar dengan kawan-kawan kamu menerusi Google Meet hari itu ya. Okey. Okey, kita teruskan pelajaran kita unit 1 ya. Unit 1 iaitu tajuknya kemahiran saintifik. Okey. Apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, mari kita lihat apa yang terkandung dalam kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains terbahagi kepada 12 kemahiran ya, iaitu kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, mari kita lihat apa itu kemahiran memerhati. Menggunakan deria untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena yang berlaku. Kemahiran memerhati melibatkan 5 organ deria manusia iaitu sentuhan menggunakan kulit, penglihatan menggunakan mata, pendengaran menggunakan telinga, bau menggunakan hidung, dan rasa menggunakan lidah. Mengelas. Kemahiran mengasing dan mengumpulkan berpandukan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang dikenal pasti. Okey, ini adalah contoh kita mengasing sifat bahan, konduktor dan juga penebat. Bahan-bahan konduktor seperti klip kertas dan juga jarum, manakala bahan penebat seperti pensel dan juga kayu. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita sering melakukan kemahiran mengelas ya. Contohnya kita mengasingkan warna-warna baju berwarna putih dan baju berwarna hitam. Dan selalunya ibu-ibu di dapur mengasingkan sudu dan juga garfu. Kita tidak letak dalam satu bekas tetapi kita mengasingkan di dalam bekas yang berlainan dan itu kita namakan proses mengasing dan mengumpul. Berpandukan ciri-ciri sepunya dan berbeza. Okey, seterusnya mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, mari kita lihat contoh. Murid ini sedang mengukur isi padu air menggunakan silinder penyukat. Okey, bahan itu, alat itu kita namakan silinder penyukat. Okey, yang kedua, murid ini sedang mengukur isi jisim, mengukur jisim. Orang kata menimbang lah, menimbang 2 buah buku menggunakan alat penimbang. Alat penimbang itu kita namakan neraca 3 tuas. Okey, seterusnya membuat inference. Kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar ya. Kesimpulan awal boleh dibuat melalui pemerhatian serta penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ada 2 orang murid. Pemerhatian yang dibuat, mereka nampak ada pokok yang mati dalam sebuah pasu.
hasil dari pemerhatian tersebut, ada penerangan munasabah yang dibuat. Penerangan munasabah tu, murid tu kata, ni mungkin kekurangan air. Sebab itu dia mati. Jadi kesimpulan awal yang dibuat, pokok ini mati kerana kekurangan air. Okey. Meramal. Kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, meramal ini tidak sama dengan meneka ya, kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data dan juga pola. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, dalam gambar ini ada sebatang sungai dan dalam sungai itu ada tumpahan minyak. Jadi dua orang murid ini telah membuat satu ramalan. Okey, mereka meramal bahawa hidupan akan mati akibat dari tumpahan minyak tersebut. Walaupun mereka belum nampak ada hidupan yang mati, tetapi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu atau hasil pemerhatian pola atau data yang lalu yang mereka pernah tahu, mereka dapat jangkakan, mereka dapat meramal bahawa hidupan sungai itu akan mati. Okey, seterusnya berkomunikasi. Okey, kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah dan juga model. Okey, tengok contoh ya. Okey, dalam contoh ini, dalam gambar yang pertama itu adalah graf. Graf itu menunjukkan jenis pekerjaan penduduk di Taman Jaya. Okey, berdasarkan graf ini, kita telah peroleh maklumat-maklumat dengan hanya melihat atau membaca maklumat pada graf tersebut. Okey, contoh kedua ialah rajah. Dalam rajah tersebut ada pokok. Pokok tersebut telah dilabelkan bahagian-bahagian pokok. Jadi kita boleh dapat maklumat dari rajah tersebut. Okey, contoh yang ketiga, ada seorang murid sedang membuat penerangan kepada kawan-kawannya dengan hanya menggunakan model. Tengok di situ dia kata, kawan-kawan, mari kita lihat ciri-ciri fizikal yang terdapat pada model haiwan saya ini. Dia pegang model haiwan. Jadi penerangan yang diberikan lebih mudahlah kerana model ada di depan mata. Model tersebut boleh dilihat dan juga boleh disentuh. Okey. Seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, saiz, arah, isi padu, bentuk dan juga jisim. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, dalam contoh ini ada satu kejadian yang berlaku mengikut urutan masa. Jadi satu penerangan boleh dibuat berkaitan dengan saiz. Jadi kita boleh katakan di situ saiz ikan bertambah besar selepas 2 bulan. Okey, mentafsir data. Kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, ada dua orang murid sedang membuat penerangan dengan hanya memegang satu data. Okey, dari data tersebut mereka boleh membuat penerangan. Sekiranya dalam data tersebut, dalam graf itu terdapat maklumat-maklumat yang boleh diterangkan. Ya. Okey, mendefinisi secara operasi, iaitu memberi satu tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan secara spesifik apa yang dapat diperhatikan dan diukur. Okey, tengok contoh. Apa yang dapat diperhatikan dalam gambar ini ialah pokok itu semakin membesar selepas 2 minggu. Okey, apa yang dapat diukur? Kita boleh ukur bilangan daun. Kita boleh ukur bilangan daun. Okey, jadi penerangan boleh dibuat. Pembesaran tumbuhan ditunjukkan oleh
pertambahan bilangan daun. Okey, penerangan itu lebih spesifik. Lebih spesifik apabila kita dapat nyatakan apa yang dapat diukur, iaitu bilangan daun. Kalau kita tanya berapa bilangan daun, kita boleh jawab. Mula-mula ada 4 daun. Ada 4 daun. Kemudian dia ada 2, 4, 6, 8 daun selepas 2 minggu. Okey. Okey, mengawal pemboleh ubah. Kemahiran mengawal sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, pemboleh ubah terbahagi kepada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah yang diubah, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah yang diperhati, pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang dikekalkan. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ini ada satu penyiasatan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ada 3 bekas PQS. Okey, dalam ketiga-tiga bekas itu ada belon, ada botol dan juga air. Ada lagi juga ada label-label lain iaitu yang menyatakan suhu air. Okey, perhatikan ada suhu air. Okey, kita perlu cari apa pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, semua kena ingat. Baca semula nota. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu pemboleh ubah yang diubah. Maksudnya elemen yang tidak sama dalam setiap bekas itu. Apa elemen yang tak sama dalam setiap bekas itu? Suhu air. Okey. Suhu air P, Q dan S berbeza-beza. Bekas P 50 darjah Celsius, bekas Q 60 darjah Celsius dan bekas S 80 darjah Celsius. Okey. Jadi itu dia punya suhu air. Pemboleh ubah dimanipulasi suhu air. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Tengok balik nota. Apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah yang diperhati. Okey, dalam apa tu? Yang benda-benda yang ada dekat dalam bekas ni, apa yang kita nak tengok? Adakah kita nak tengok air? Adakah kita nak tengok botol? Adakah kita nak tengok botol, belon? Mana satu yang kita nak tengok dari awal penyiasatan sampai akhir penyiasatan, benda itu yang kita nak tengok. Apa dia? Ya, itu saiz belon. Kita nak tengok saiz belon. Dari awal penyiasatan, katalah penyiasatan ini kita lakukan dalam masa 15 minit. Di akhir 15 minit itu yang kita nak tengok ialah saiz belon. Kerana air yang lebih panas, belon itu akan membesar. Okey. Apa itu pemboleh ubah yang dimalarkan? Tengok balik nota. Pemboleh ubah dimalarkan ialah pemboleh ubah yang dikekalkan. Yang dikekalkan tu maksudnya apakah yang sama? Yang sama dalam ketiga-tiga bekas itu. Tidak berubah dari awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Apa dia? Iaitu saiz botol. Okey. Ketiga-tiga saiz botol dalam setiap bekas adalah sama. Dan dari awal penyiasatan sehingga akhir penyiasatan, botol itu tetap sama. Berada di situ, saiz yang sama, tidak berubah, tidak berlaku apa-apa pada botol itu. Jadi, pemboleh ubah dimalarkan, kita cari benda yang tidak berubah dari awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Dan jika ada berlainan bekas, semua bekas itu ada benda yang sama. Okey, seterusnya membuat hipotesis. Kemahiran membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Mari kita lihat contoh. Okey, ini eksperimen yang tadi. Okey, kita akan buat satu hipotesis menggunakan maklumat pemboleh ubah dimanipulasi iaitu suhu air dan juga pemboleh ubah bergerak balas iaitu saiz belon. Okey, untuk membuat hipotesis kita menggunakan perkataan semakin. Okey, kita lihat. Okey, itu dia hipotesis. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Okey, pegang kepada formula PMPB. Semakin PM, semakin PB.
PM ialah pemboleh ubah dimanipulasi. PB, pemboleh ubah bergerak balas. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Okey, soalan untuk membuat hipotesis memang soalan wajib di dalam kertas 2, sains kertas 2. Okey, memang akan ada soalan hipotesis. Jadi, formula ini semua murid perlu hafal, terutama murid-murid tahun 6. Untuk murid-murid tahun 4, kamu perlu sentiasa ingat cara nak buat hipotesis ni, kerana nanti darjah 5 kita akan jumpa lagi hipotesis, sehingga darjah 6 jumpa lagi untuk buat hipotesis. Jadi perlu ingat apa itu PM, apa itu PB. Mesti ada perkataan semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Ingat perkataan semakin, ya. Okey, yang terakhir ialah mengeksperimen. Proses mengeksperimen merangkumi penggunaan proses-proses sains yang lain, yakni dari proses merancang dan menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data sehingga mendapat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Okey. Mari kita lihat kemahiran manipulatif pula. Okey, kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan sains. Yang pertama, mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Dan melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Okey, seterusnya kita lihat pada latihan. Okey, latihan ini saya telah attach link dalam WhatsApp group. Saya dah send, jadi boleh dapatkan link di situ dan kamu dikendaki untuk menyalin atau print kertas latihan ini, jawab dan tampal dalam buku tulis panjang. Okey, kemahiran proses sains. Cuba kita jawab sama. Memerhati. Rajah di bawah menunjukkan 2 buah pokok bunga R dan S yang ditanam dalam 2 situasi yang berbeza. Soalannya, nyatakan pemerhatian yang dapat direkod selepas seminggu bagi kedua-dua pokok itu. Pokok R agaknya jadi apa? Pokok R ni. Ni pokok R. Okey, hidup subur. Pokok S. Apa akan jadi selepas seminggu? Okey, sama ada ia mati ataupun layu. Okey, mengelas. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis haiwan. Kelaskan haiwan-haiwan tersebut dengan betul. Okey, haiwan pupus. Antara haiwan yang pupus, harimau Malaya. Harimau Malaya ada lagi. Jangan silap. Okey, haiwan pupus. Mamut. Mamut ni sejenis keluarga gajah. Tetapi ia mempunyai gading yang sangat panjang dan bulu-bulu di badannya juga panjang. Okey. Lagi dudu. Ini dudu. Dudu ni juga telah pupus. Ia keluarga itik. Dia bukan itik tapi dia keluarga itik. Berbeza dengan itik. Paruhnya juga berbeza. Ia telah pupus akibat pemburuan haram. Okey, sama juga dengan kuega. Kuega ni ia keluarga kuda. Lebih kelihatan seperti kuda belang. Tetapi belangnya hanya berada di bahagian depan badan. Di belakang badan dan di kaki tidak ada belang. Okey, seterusnya. Dinosaur. Dinosaur memang dah lama pupus lah. Semua orang tahu dinosaur dah pupus. Jadi haiwan terancam harimau Malaya, panda, badak sumbu dan juga orang hutan. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengukur isi padu sebiji batu seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Berapakah isi padu batu tersebut?
Okey, ini permulaan penyiasatan. Ini adalah di akhir penyiasatan. Jadi, berapakah isi padu? Cara nak dapat isi padu. Okey, air mula 38 ml. Selepas batu dimasukkan ke dalam air meningkat menjadi 47 ml. Untuk mendapatkan isi padu batu tersebut, 47 ml hendaklah ditolak dengan 38 ml. Jadi, tuliskan jawapannya di sini. Okey. Membuat inference. Jadual di bawah menunjukkan berat tangkapan ikan yang direkodkan selama beberapa bulan di sebuah negeri pantai timur oleh seorang nelayan. Pada bulan Oktober 500 kg, November 400 kg dan Disember 250 gram. Berdasarkan pemerhatian tersebut, berikan satu inference tentang berat tangkapan ikan pada bulan Disember. Okey, bulan Disember, November dan Disember kelihatan ada penurunan. Okey, jadi agaknya apakah sebab bulan Disember itu penangkapan ikan semakin berkurang? Okey, jika dilihat pengalaman-pengalaman lalu, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang kita ada pada bulan Disember di negara kita ini selalu berlaku apa? Musim tengkujuh ataupun musim banjir, musim hujan lah ya. Okey, jika musim hujan, para nelayan kurang turun ke laut untuk menangkap ikan kerana laut bergelora dan keadaan sangat bahaya. Dan juga berlaku banjir. Banjir tu bencana lah ya. Jadi terjejaslah golongan-golongan nelayan. Jadi mereka kurang untuk pergi menangkap ikan. Okay. Jadi kamu boleh tulis berlaku musim tengkujuh. Berlaku musim tengkujuh. Okey. Meramal. Raja di bawah menunjukkan dua buah pasu W dan X yang disemai dengan jumlah biji benih yang berbeza bilangannya. Ramalkan pokok pada pasu manakah yang akan tumbuh dan hidup dengan lebih subur. Okey. Pasu W hanya ada 2 biji benih, manakala pasu X ada 5 biji benih. Jadi yang boleh hidup subur tentulah pasu W. Tulis jawapan pasu W. Kenapa pasu W lebih subur? Okey, kamu kena ingatnya, tumbuh-tumbuhan dia keperluan asasnya ialah matahari, air dan juga udara. Okey. Okey, jadi nutrien yang ada dekat dalam tanah itu, nutrien yang ada dalam tanah itu, kalau 2 biji benih saja, jadi persaingannya kurang. Kalau ada 5 biji benih dalam satu pasu yang sama besar dengan pasu W itu, dah tentulah mereka akan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Jadi pembahagian keperluan asas tu agak kurang lah untuk 5 biji benih tu, berbanding 2 biji benih yang berada dalam saiz pasu yang sama tu. Jadi 2 biji benih ni mendapat keperluan asas yang cukup lengkap, jadi mereka akan hidup dengan lebih sihat dan subur. Okey. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Rajah di bawah menunjukkan 3 jenis kenderaan. Jika ketiga-tiga kenderaan tersebut berlepas secara serentak dan menuju ke satu destinasi yang sama, tuliskan susunan kenderaan yang tiba daripada paling awal ke paling lambat. Okey, yang sampai awal dulu yang mana? Adakah kapal laut? Adakah kapal layar? Adakah perahu? Okey, dah tentulah kapal laut. Kapal laut menggunakan enjin. Yang kedua, kapal layar. Yang ketiga, perahu. Okey, tulis mengikut urutan. Okey, mentafsir data. Carta palang di bawah menunjukkan jumlah pesakit demam denggi yang direkodkan di sebuah klinik kesihatan di sebuah kampung. Bilangan pesakit demam denggi Januari, Februari, March, April. Soalan, apakah yang boleh diperhatikan tentang jumlah pesakit pada bulan Februari? Pada bulan Februari ni tengok, lebih ramai pesakitnya. Jadi, apa yang kita boleh jelaskan di situ? Bilangan pesakit demam denggi. Jumlah pesakit paling banyak. Tulis saja jawapan. Jumlah ataupun bilangan pesakit demam denggi paling ramai ataupun paling tinggi. Okey.
Berdasarkan pola yang direkod selama 4 bulan tersebut, apakah aktiviti yang mungkin telah dijalankan oleh penduduk kampung tersebut? Okey, apa agaknya? Tiba-tiba bulan April jadi sikit pula bilangan pesakit. Mungkin kat situ dah ada kesedaran. Jadi mungkin penduduk kampung tersebut telah melakukan gotong royong untuk menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Okey, tulis kat situ gotong royong membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, mendefinisi secara operasi. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat tentang mikroorganisma. Apakah definisi secara operasi yang menunjukkan bahawa mikroorganisma bernafas di dalam penyiasatan tersebut? Mendefinisi. Apa yang kita boleh terangkan kat situ untuk kita cakap bahawa mikroorganisma tu bernafas? Apa buktinya? Buktinya ialah saiz belon semakin bertambah. Tulis saiz belon semakin bertambah. Okey, nampak kat situ dia tulis belon mengembang. Air yang mengandungi mikroorganisma. Maksudnya mikroorganisma bernafas. Buktinya ialah belon mengembang. AI mengawal pemboleh ubah. Amin dan rakan-rakannya telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji penyejatan dengan menggunakan 3 bekas yang berbeza luas permukaannya. Bekas-bekas tersebut diisi dengan jumlah air yang sama. Contohnya setiap bekas tu kita isi 1 sudu. Bekas ni dia mempunyai luas permukaan yang berbeza. Kita kena tengok soalan. Kalau dia kata luas permukaan. Kalau dia kata saiz bekas. Tapi dalam soalan ini dinyatakan berbeza luas permukaan. Okay. Keputusan adalah bekas S tersejat sepenuhnya dalam masa 1 jam. Ni bekas S. Bekas T tersejat sepenuhnya dalam masa 45 minit. Bekas U tersejat sepenuhnya dalam masa 30 minit. Okay. Berdasarkan penyiasatan tersebut, nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ingat semula. Apakah pemboleh ubah dimalarkan? Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ialah benda yang sama. Apakah benda yang sama dalam ketiga-tiga bekas itu? Kan saya dah cakap tadi. Dia kata, okey, tengok dia apa yang dia kata kat soalan. Bekas-bekas tersebut diisi dengan jumlah air yang sama. Jadi dekat situ apa yang sama? Jumlah air ataupun isi padu air. Tetapi jangan lupa isi padu air itu telah berubah di hujung penyiasatan. Jadi kita kena letak perkataan isi padu air di awal penyiasatan ataupun isi padu awal air. Okey, jawapan dimalarkan isi padu awal air ataupun ataupun isi padu air di awal penyiasatan. Okey, boleh dua-dua tu. Okey, dimanipulasi. Dimanipulasi apa yang tak sama dalam ketiga-tiga bekas tu? Ketiga-tiga bekas ni apa yang berbeza? Adakah saiz? Bukan. Dia tidak menyatakan saiz. Tetapi dalam soalan dia nyatakan luas permukaan. Jadi kita kena cakap luas permukaan bekas. Tulis luas permukaan bekas ataupun saiz permukaan bekas. Tapi jangan tulis saiz lah. Dia kata luas. Tulis luas permukaan bekas. Okey. Apa yang bergerak balas? Apa yang bergerak balas? Apa hasil yang kita dapat? Okey. Hasilnya ada yang dekat keputusan tu lah. Jadi, bergerak balas ialah tempoh masa air menyejat sepenuhnya. Okey, sebab dia ada cakap keputusan adalah seperti berikut. Tersejat. Tersejat tu kering lah. Dia mengering. Jadi yang bergerak balas tempoh masa air menyejat sepenuhnya. Okey.
hipotesis. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan berdasarkan pernyataan di atas. Lukiskan satu hipotesis. Okey. Dia suruh buat hipotesis. Lukiskan pula. Tuliskan satu hipotesis. Okey, hipotesis tadi kita belajar, kita kena guna semakin PM, semakin PB. Okey, mari kita lihat. Semakin PM. Semakin. Ni tadi. Okey. Apakah PM dia? PM dia ialah jenis aktiviti. Okey, apakah PB dia? Kadar pernafasan jantung. Kadar pernafasan jantung. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, kita boleh buat hipotesis semakin aktif jenis aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Boleh? Semakin aktif jenis aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Okey. Mengeksperimen. Sekumpulan murid telah dibekalkan dengan bahan-bahan berikut oleh guru mereka. Dengan menggunakan bahan tersebut, lakarkan rajah lita untuk membolehkan mentol tersebut dapat menyala. Okey. Ini kamu boleh rujuk buku untuk cara lukis lita. Okey. Litanya bentuk macam ni. Okey, di dalam lita yang petak ni, boleh lukis kat sini. Bateri. Macam mana bentuk bateri? Bukan lukis macam ni, simbol bateri. Kita kemudian lukis simbol Swiss. Lukiskan simbol mentol. Mentol. Okey, lukiskan simbol mentol, simbol bateri dan simbol Swiss. Swiss terbuka atau Swiss tertutup terpulang lah. Okey. Apakah yang boleh mereka lakukan untuk menambahkan kecerahan mentol? Okey, apa yang kita boleh buat untuk tambah kecerahan mentol? Semestinya kita tambah bateri lah. Kalau lebih banyak bateri, lebih cerah lah mentol tersebut. Jadi, jawapannya menambah sel kering. Sel kering tu bateri. Okey. Okey, kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ni senang saja. Rujuk balik pada 5 yang tadi. Dia minta 4 saja. Perhatikan gambar dan tuliskan saja kemahiran-kemahiran manipulatif yang terlibat. Okey. Okey. Sekian saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sains bersama saya pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.